Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, di IG kita lebih pantas yang bersama dengan kita pada petang ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ramadan Mubarak, Ramadan yang diberkati insya Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, ini adalah hari yang pertama kita berpuasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan walaupun pemberitahuan last minute tentang penukaran masa kita tentang siri tadabbur surah Al-Ma'idah pada bulan Ramadan ni, yang kita tukar daripada hari Rabu malam kepada hari Khamis petang 5.15. Syukur kepada Allah kita dapat bersama pada petang yang dimulia ini. Cuma mungkin kerana ini adalah hari yang pertama kita berkuliah pada bulan Ramadan, jadi mungkin untuk hari ini saya suka untuk memperingatkan ataupun membuat perkongsian tentang Ramadan. Walaupun kita juga sering mendengar tentang topik berkaitan dengan Ramadan di merata tempat sempena kedatangan bulan yang mulia ini, tetapi saya tetap juga nak sharekan. Moga-moga insya-Allah ada manfaat kepada kita semua. InsyaAllah pada petang ini kita tak ambil masa yang lama. Saya faham mungkin ada daripada kalangan hadirin hadirat semua yang akan bersiap sedia untuk berbuka. Ada yang perlu masak, ada yang perlu mencari barang ataupun membuat segala persediaan yang lain. Sebelum itu saya ucapkan tahniah kepada semua sahabat-sahabat, hadirin hadirat semua yang dimuliakan oleh Allah, kerana kita berjaya sampai ke fasa bulan Ramadan pada tahun ini. Saya tak pasti sama ada kita memang ternanti-nanti kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini, ataupun kita berasa biasa-biasa sahaja, ataupun kita tidak gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Itu tiga perasaan yang boleh dihadiri oleh manusia yang berbeza. Sebab saya umpamakan Ramadan ni dia adalah ibarat tetamu. Tetamu ni bila dia datang ke rumah kita, ada orang yang happy, ada orang yang menyambut dengan baik, ada orang yang memuliakan tetamunya, ada orang yang ternanti-nanti kedatangan tetamunya, dan ada juga yang tak berapa suka bila tetamu datang ke rumah. Ada yang menganggap tetamu ni memberatkan dia, menyusahkan dia. Ada juga orang yang dirasa biasa-biasa je, datang ada tetamu ke tak ada tetamu ke, dia rasa biasa je, datang berlalu pergi. Macam tu jugalah perasaan kita bila datang bulan Ramadan. Adakah kita gembira dengan tetamu yang penuh dengan keberkatan ini, ataupun kita rasa biasa-biasa sahaja? Tak apalah, datang berlalu pergi, nanti tengok kalau panjang usia tahun depan kita jumpa lagi. Ataupun kita rasa bulan Ramadan ni leceh lah, berat lah, susah lah, macam-macam kekangan kita. Ini kita tanya iman kita masing-masing. Dan bila Allah syariatkan kepada kita tentang ibadah bulan puasa, yang mana setiap daripada ibadah ataupun rukun Islam ni dia mempunyai nilai yang berbeza-beza. Kalau Allah perintahkan kepada kita salat, hikmah daripada kita salat, dia menguji kita. Semua syariat ni dia adalah ujian bagi kita. Jadi salat ni dia menguji kita, disiplin kita, masa kita, fizikal kita. Sejauh mana kita boleh menjadi hamba Allah yang berdisiplin dalam menunaikan salat. Bukan mudah untuk nak bangun, nak ambil wuduk, nak pergi masjid, nak solat, bangun, duduk dan sebagainya. Begitu juga zakat, satu ujian kepada harta kita, seberat mana kita rasa susah nak keluarkan harta kita untuk berkongsi dengan orang. Tetapi bila kita kata tentang bulan Ramadan ataupun berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini, di satu ujian untuk kita belajar menahan diri. Belajar untuk menahan diri.
Allah kata dalam Al-Quran, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dalam hadis, apa yang telah dilarang buat kalian itu, maka segeralah untuk berhenti. Jadi kita belajar untuk menahan diri. Walaupun kita rasa seronok kita buat, sebab maksiat ini ataupun benda-benda yang Allah murka ni dia seronok untuk kita buat. Tapi ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata kat kita, dunia ini adalah ibarat penjara bagi orang mukmin. Penjara ni dia ada satu batasan yang menghalang kita dengan apa yang kita nak buat, yang menghalang kita daripada kebebasan mutlak. Jadi itulah ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Itulah dunia bagi orang-orang yang beriman lah. Jadi bulan Ramadan ini mengajar kita tentang elemen untuk kita menahan lapar dan dahaga. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi dia melatih untuk kita menahan segala syahwat kita, menahan segala apa yang Allah tak suka pada diri kita. Sebab itulah ganjaran yang Allah nak bagi kepada orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ganjaran dia sangat besar. Dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu 10 amthaliha ila 700 dha'f. Setiap daripada amalan anak Adam itu Allah akan gandakan. Setiap kebajikan itu dia boleh digandakan jadi 10 sampailah kepada 700 gandaan. Tetapi Allah kata illa saum, kecuali berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, kerana puasa itu dilakukan untuk aku dan akulah yang akan bagi ganjarannya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kerana hamba-Ku itu sanggup untuk meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya demi aku. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini tengok kita dah sampai ke petang. Kita boleh menahan lapar dan dahaga kita. Apa yang membuatkan kita berjaya menahan diri kita sejauh ini? Pada hari-hari biasa mungkin kita dah makan nasi kandar, kita dah makan lamb chop, kita dah makan wagyu, contoh-contohnya. Kita dah makan sedap-sedap. Tetapi pada bulan Ramadan kita tahan diri kita, perut kita semua. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jal. Kita boleh sahaja untuk diam-diam masuk toilet ataupun masuk dalam kereta, kita minum senyap-senyap. Boleh. Tetapi kenapa kita tak buat begitu? Kerana kita tahu Allah Maha melihat. Kerana kita puasa ini untuk Allah Azza wa Jal. Sebab itulah puasa ini Allah akan bagi ganjaran yang sangat besar kepada orang yang boleh menahan diri. Syahwat ni bukan hanya nafsu seksual semata-mata, tetapi syahwat ini termasuk apa-apa yang boleh membuatkan kita cenderung mengikut emosi kita, nafsu kita, amarah kita. Sebab itulah pada bulan Ramadan kita dituntut untuk menjaga mata kita, untuk menjaga lisan kita, tahan nafsu amarah kita. Jangan bagi kita ni, kalaulah di luar daripada bulan Ramadan ni, kita ni seorang yang panas baran, kita suka mencari gaduh, kita suka membuat provokasi, kita suka mencaci maki, kita suka mengeluarkan kata-kata nista, maka bulan Ramadan ni kita jangan buat begitu. Sebab puasa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah satu perisai. Perisai ni dia menghalang kita daripada serangan-serangan luar. Dia menghalang kita daripada serangan-serangan maksiat, dia menghalang kita daripada dosa-dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa idza kana yaumu saumi ahadikum, kalaulah kamu berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab. Janganlah kamu buat benda-benda yang keji,
dan janganlah kamu kata benda-benda yang keji. Apa-apa sahaja kata-kata ataupun tindak tanduk yang Allah tak suka, itu semua termasuk dalam benda-benda yang keji. Nabi kata lagi, fa in sabahu ahadun, kalaulah ada orang yang maki dia, ada orang yang kata benda-benda tak elok pada dia, ada orang fitnah dia, ada orang kutuk dia, au qatalahu, atau cari gaduh dengan dia, falyaqul, katakanlah, inni saim, katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Maksudnya bila kita berpuasa ni, kita tahan amarah kita, kita tahan nafsu kita. Kita jangan jadi macam orang biasa masa kita tak Ramadan. Masa tak Ramadan kita suka cari gaduh. Masa tak Ramadan kita suka buat kenyataan-kenyataan yang mengundang perbalahan atau mengundang um, caci maki dan sebagainya. Bulan Ramadan ni tahan diri kita. Tapi janganlah masa kita tahan diri itu hanya pada bulan Ramadan. Janganlah terhad apa kebaikan-kebaikan yang kita buat pada bulan Ramadan ni hanya pada bulan Ramadan. Sebab Ramadan ini hanyalah satu madrasah. Dia hanyalah satu perantara ataupun wasilah yang nak menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kenapa Allah syariatkan puasa kepada kita? Allah bukan nak kita punya makanan, Allah bukan nak kita punya minuman, Allah tak berhajat pun kepada lapar dan dahaga kita. Tetapi apa sebab Allah suruh kita berpuasa? Ini juga satu syariat yang sama dengan umat-umat yang terdahulu. Kita tengok syariat nabi-nabi yang terdahulu pun ada disyariatkan berpuasa. Kenapa? Allah kata dalam suratul Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami telah wajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Supaya apa? Supaya kamu dapat duit raya? Supaya kamu dapat baju raya? Tak. La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi bertakwa. Takwa itu apa? Dah banyak kali saya ulang. Takwa ini adalah satu sifat, satu perasaan dalam diri kita. Tadi kalau Allah kata as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, takwa juga adalah perisai. Takwa ni adalah benteng. Dalam bahasa Arab dia adalah pencegah, wiqayah, yang membentengi kita daripada maksiat dan dosa. Bila kita nak cakap benda-benda tak elok, kita ingat Allah memerhatikan kita. Bila kita nak buat benda-benda tak elok, kita tahu ini berdosa dan boleh membuatkan kita dapat azab Allah. Kita tinggalkan. Itu sifat taqwa. Allah bukan nak suruh kita jadi taqwa ni hanya pada bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Tattaqun. Fi'il mudhari'. Yang mana present tense dalam bahasa Arab disentiasa membawa maksud berterusan. Allah nak takwa kita itu berterusan. Apa yang kita bawa pada bulan Ramadan ini, kita bawa juga selepas daripada Ramadan. Bukan terhenti setakat itu. Di situlah kita tengok, kan, antara kita tengok dalam bulan Ramadan ini, manusia ni di antara dua. Sama ada dia menyambut Ramadan ini sebagai satu adat sahaja, ataupun dia menyambut Ramadan ini sebagai satu ibadat. Tuan-tuan puan boleh faham kan apa yang saya katakan ini? Apa beza di antara puasa yang adat dan juga puasa yang ibadat? Puasa yang adat ni di sekadar benda yang tradisi, benda yang datang berulang dan kemudian kita sambut, dia berlalu pergi, kita hanya menyambutnya begitulah. Macam kita kata Al-Quran. Quran ni dia adalah ibadat bagi kita ataupun di tradisi. Kalau tradisi, kita sendiri tak baca Quran, tapi Quran ni kita suruh orang baca dekat majlis-majlis kahwin ataupun dekat mana-mana majlis. Dia jadi satu tradisi upacara. Sama juga dengan puasa. Adakah puasa ini sekadar satu, Ramadan ni sekadar satu budaya tradisi bagi kita? Budaya yang ada elemen ibadat disertai dengan niat yang betul, dapat ibadah, dapat pahala ibadah itu, dapat ganjaran. Tetapi kalau hanya semata-mata tradisi ataupun budaya semata-mata, yang itu tidak menghasilkan pahala. Saya ambil satu contoh. Okay, tuan-tuan, kalaulah saya solat,
di sebelah saya juga ada orang solat. Solat kami sama, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi boleh jadi Allah tak terima solat saya, tapi Allah terima daripada dia. Kenapa? Solat saya tak ikhlas. Solat saya ni mungkin saya buat semata-mata kerana saya takut dengan mak contohnya, ataupun saya takut dengan orang, kita nak orang tu kata kita ni rajin solat, so kita dah tak ikhlas, tak dapat pahala walaupun dari segi luarannya sama. Sebab tu dalam kita berpuasa, dalam kita Ramadan, kita kena betulkan niat kita. Kita kena dengan niat itulah, dengan ilmu yang betul, barulah kita boleh dapat pahala Allah. Baik, cuba tengok. Cuba sahabat-sahabat semua tengok. Okey, semalam ramai yang pergi tarawih kan? Ramai pergi tarawih. Tengok masjid-masjid ataupun surau-surau yang kita solat tu. Penuh tak masjid? Penuh. Isyak tu pun penuh. Masya Allah, Masya Allah. Sampai kan di tempat saya ni lah, macam dah semain Jumaat lah. Penuh ni, melimpah-limpah. Bukan setakat isyak dan tarawih tu yang penuh. Subuh pagi tadi pun penuh. Saya tak pernah tengok. Saya tak pernah nampak selain daripada Ramadan tu. Penuh subuh tu. Subhanallah. Kita bukan nak kata benda yang tak baik. Kita tak sindir. Moga-moga kita doakan, moga-moga mereka istiqamah. Moga-moga orang-orang yang datang, yang sebelum ni tak datang ke, mereka terbuka hati untuk semakin mendekati rumah Allah. Kita doakan begitu, amin. Tapi apa yang saya nak lontarkan kat sini, satu persoalan yang muhasabah bagi kita. Kenapa masa Ramadan kita okey je nak datang jemaah dekat maghrib dekat surau masjid, isyak pun boleh dekat surau masjid sebab ada tarawih kan, subuh pun boleh. Why? Sebab kalau subuh tu kita make sense lah, kita faham. Okey, kita dah bangun, ramai daripada kita bangun sahur. Ramai kita bangun sahur. Kalau tak bangun sahur tu, Allah, menyesal kita kan. Tak dapat makan. Bangun-bangun tu dah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, habislah lapar seharian aku hari ni. Dan isyak pula, sebab ramai nak sembahyang tarawih. Perasan tak kita? Ramai daripada kita seakan-akan mengutamakan solat sunat tarawih daripada solat fardu secara berjamaah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang sepatutnya kita utamakan solat fardu? Solat fardu itu kita lakukan secara jamaah di masjid. Itu yang dituntut. Solat tarawih, part of solat sunat. Kita boleh solat di rumah. Nabi SAW pun sendiri sempat solat dalam 3-4 hari bersama dengan sahabat. Kemudian Nabi SAW solat di rumah. Tarawih ni sebahagian daripada qiyamul lail. Jadi, bila kita tengok masyarakat menyambut tarawih Ramadan itu lebih dahsyat daripada fardu, di situ ada something wrong. Bukan kita nak kata benda tu baguslah, bagus orang datang, alhamdulillah. Cuma kita nak betulkan konsep yang mana masyarakat kita semua faham bahawa tarawih itu tak lebih utama daripada fardu. Bukan nak kata jangan sembahyang tarawih, sembahyang tarawih, tapi macam mana kita concern solat tarawih itu, kita pergi ke masjid, kita seronok datang. Buat macam tu juga hari-hari dengan solat fardu. Buat begitu juga dengan solat subuh. Sebab apa kita boleh datang subuh berjemaah sekarang bulan Ramadan dekat masjid? Sebab kita bangun sahur. Ada yang bangun sahur, katakan sekarang subuh 6-10 minit, ada yang bangun sahur 5.30, ada yang bangun pukul 5 pagi. Boleh bangun awal. Walaupun semalam kerja ke, tidur lewat ke, bangun sahur tu tetap bangun. Kenapa kita boleh bangun? Sebab kita nak makan tu. Sebab kita tahu kita akan lapar dan dahaga 12 jam. Ke berapa jam? 7 jam, 8 jam? Tidak, lebih. 13 jam. Kita akan lapar. Jadi bila mana kita ada keinginan tu, kita boleh buat. Tapi kenapa selain daripada Ramadan, keinginan tu tak ada? Kenapa kita tak rasa macam, ya Allah, aku kena bangun juga solat subuh. Macam mana pun aku kena bangun solat subuh, pergi ke masjid.
Tapi tak, pada selain daripada Ramadan, masjid lengang. Subuh 1-2 baris. Yang datang pun orang tua-tua yang pencen, dia tak pergi kerja. Yang pergi kerja, bagi alasan pergi kerja lah, begitulah ini. Ada yang ramai lambat nak bangun, susah nak bangun, ini kata meeting lambat lah, itulah ini. Macam-macam alasan kita boleh buat. Tapi Ramadan, subhanallah, kita boleh buat. Isyak kita boleh datang. Tak ada pula kita bagi alasan, sibuk lah, tengok drama ke apa kan. Tapi, macam itulah tradisi kita. Tapi kita akan tengoklah nanti lepas paruh Ramadan ni surutlah. Lepas 10 awal ni surutlah. Jemaah-jemaah tu semua. 10 malam akhir itu lagilah surut. Sebab kita anggap Ramadan ni satu tradition. 10 malam akhir yang sepatutnya Nabi SAW bersendirian. Nabi sampai ada syariat i'tikaf yang tujuannya untuk kita fokus bermunajat, untuk kita fokus beribadat, untuk kita fokus salat, zikir, Quran dan sebagainya. Tak ada pada kita. Sebab apa? 10 akhir malam adalah saat yang kritikal bagi kita untuk mencari baju raya, untuk ready preparation buat raya, nak cari lemang, nak cari baju apa semualah 10 malam akhir itulah. Nampak tak? Nampak tak macam mana kita menganggap Ramadan ni sebagai satu adat melebihi satu ibadat? Sampaikan apa yang sepatutnya kita tinggalkan, apa yang kurang sepatutnya kita utamakan. Tak sepatutnya berlaku begitu. Bulan Ramadan kita tengok adalah artis-artis, adalah siapa-siapa. Tiba-tiba Ramadan pakai hijab. Luar Ramadan cabut hijab. Ada orang Ramadan dia boleh tahan diri dia daripada cakap benda-benda tak elok, lepas Ramadan dia cakap balik. Ini menunjukkan bahawa yes, orang kita ada sifat menghormati Ramadan. Itu bagus. Tetapi yang tak bagusnya, sifat menghormati, sifat kita menjadi baik itu bermusim. Dan ini juga menunjukkan apa yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah", dibuka pintu syurga, wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, ditutup pintu neraka dan ditambat syaitan-syaitan. Dalam hadis riwayat Nasa'i, di maradatis syayatin, syaitan-syaitan yang ditambat adalah syaitan-syaitan yang ganas-ganas, yang besar-besar ni. Alhamdulillah, orang yang berjaya, yang menjadi baik lebih sikit pada bulan Ramadan ni, at least dia tak termakan dengan syaitan-syaitan kecil ni. Banyak syaitan-syaitan besar yang dah kena tambat. So kita pun boleh nampak musim kebaikan pada Ramadan. Kita pun mudah nak jadi baik, mudah untuk kita itu dan ini. Tapi alangkah ruginya orang yang pada bulan Ramadan dia tak ada perubahan sikit pun. Macam mana pada sebulan Ramadan dia tak pentingkan solat, sama juga Ramadan pun dia tak pentingkan. Dia hanya tahu puasa. Itu pun mungkin dia tak puasa pun. Dia tak ada keinginan nak berubah pun. Alangkah malangnya orang-orang macam ni, mereka tewas dengan saki-baki syaitan yang kecil-kecil ni. Betapa lemahnya iman. Ini yang kita tak mau jadi dalam diri kita, iaitu kita mengadatkan Ramadan berbanding mengibadatkan bulan Ramadan. Ramadan bukan pesta juadah. Ramadan adalah pesta ibadah. Bezakan tu. Jangan duk sibuk-sibuk, sanggup beratur sana sini, panjang nak makan itu dan ini. Tetapi nak beratur untuk buka pintu masjid tu kita tak buat. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, bila kita sebut tentang Ramadan, musim satu kebaikan,
Satu musim paling nikmat untuk kita melakukan apa-apa amal saleh yang mana kita harapkan Allah gandakan pahala itu bagi kita dengan satu jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Tidak salah pada Ramadan kita membuat kebaikan yang lebih. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau mereka memberi pada bulan Ramadan, pemberian mereka itu luar biasa dahsyatnya, lebih daripada orang lain. Lebih daripada musim-musim yang lain pun. Sebab mereka semua mengharapkan ganjaran Ramadan itu. Dalam Ramadan, apa yang kita harapkan adalah dua perkara. Kita mengharapkan kita berjaya menghidupkan Ramadan, dan yang kedua kita mengharapkan Allah terima daripada ganjaran-ganjaran yang ada tu, Allah terima. Allah berikan kita ganjaran itu. Itulah maksud yang mana dalam hadis Nabi SAW sebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man qama Ramadan, dan riwayat lain man sama Ramadan, siapa yang membangunkan Ramadan ataupun siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dia believe dengan Allah, apa yang Allah nak bagi, apa yang Allah janji untuk ganjari itu semua dia percaya, itulah iman. Wahtisaban, dalam keadaan dia sangat mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Bulan Ramadan, bulan yang kita tengok Allah bagi kita pengampunan, Allah bagi kita gandaan pahala. Yang lebih dahsyat lagi, Allah yang simpan, Allah yang tahu berapa yang Allah nak bagi pada diri kita. Musim kebaikan yang kita kena rebut. Sebab itulah kalau kita tengok para ulama dulu, bila datang bulan Ramadan, mereka gembira. Sebelum Ramadan lagi mereka dah ternanti-nanti. Ada yang pada bulan Ramadan mereka mengerjakan umrah. Bertuahlah bagi sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, yang mana mereka ini mampu melakukan umrah setiap Ramadan. Jadi kala musim umrah yang sudah semakin mahal sekarang ni, kan? Tetapi pada bulan Ramadan itu, umrah pada bulan Ramadan itu ada satu pahala yang besar, ta'dilu hajjah. Ada sisi-sisi yang mana dia bersamaan dengan haji. Bukan dari sudut kefarduan, tidak. Ada ganjaran-ganjaran yang Allah nak bagi, seperti mana ganjaran pada orang yang melakukan haji. Luar biasa. Pada bulan Ramadan, subhanallah, ada satu detik yang mana dapat doa-doa yang makbul ni. Setiap hari, kita tak payah pergi ke Kaabah untuk nak dapatkan doa yang makbul. Cukup kita duduk sebentar